Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali kita dalam live pada minggu ni Sembang Sehat podcast bersama Dr. Norman. Saya Liana moderator anda. Walaupun bahasa pantang terus bekerja, okey. Kalau dengar komen satu, cuba anda komen. Macam biasalah, kita akan buka ruangan komen untuk bincang-bincang sembang-sembang santai pada malam ini. Nanti end of session kita akan bacakan komen-komen anda. Okay? Kita nak live sebenarnya malam ni tajuk yang agak hot jugalah. Kebelakangan ni, hari ni pun kita dah dengar satu lagi selebriti yang di mana sudah bercerai selepas 18 tahun bersama. Okey. Topik hari ni berkenaan kenapa anxiety ni dan perceraian berlaku. Apa kaitan antara masalah kesihatan anxiety dan juga perceraian. Ramai pasangan muda pada hari ini ramai macam bertahan 1 tahun, 2 tahun. So kita nak kupaskan apa yang menyebabkan perceraian itu berlaku apabila ada masalah anxiety, tak kiralah di kalangan perempuan ke ataupun pihak lelaki. Okey. Tak apa, saya buang masa, saya jemput Dr. Norman untuk kita sembang-sembang santai malam ni. Kenapa anxiety ni menjadi punca nombor 1 dalam perceraian pada zaman kini. Okey, doktor boleh jemput masuk untuk kita sembang-sembang macam biasalah. Apa khabar? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Jangan lupa share live ni. Ya. Jangan lupa Okey, insya-Allah. Tap screen ni apa pasal ni? Entahlah. Okey, komen-komen anda dari mana? Kita macam biasa bersiaran live dari Melaka. Dah sini dah. Sempat-sempat Yes. Ramai orang lah bincang-bincang isu dengan ini hot. Sepas pasangan FF tu. F dan F tu lah bercerai. Disebabkan FF tu lah. Jadi macam ramai orang tanya lah. Sampai kita pun dapat komen, sampai ada orang marah kita tu komen. Apa doktor kenal dengan dia ke? Kenapa nak komen pasal dia kan? Memang tak kenal, tapi kita nak berbincang tentang isu kesihatan. Tentang isu masalah perceraian ni. Kalau tengok kat sini kan, 46,000 kes perceraian tahun 2022 yang melibatkan pasangan muda. Pasangan muda tu, kenapa? Ada tak kaitan dengan anxiety? Apakah kaitan anxiety dengan pemakanan? Itu basically, ni buku saya kat depan ni, anxiety, GERD dan pemakanan. Ini semua benda yang kita kena bincang-bincangkan. Apa isu dia? Kalau kita tengok masalah perceraian ni di negara barat lah. Di US, negara-negara maju ni sebenarnya agak teruk. Antara punca-punca perceraian adalah yang pertama sekali adalah masalah apa nama tu? Curang. Infidelity. Masalah kedua adalah berkaitan dengan masalah duit. Masalah yang ketiga tentang trauma. Masalah yang ketiga yang seterusnya tentang masalah addiction. Di berbagai US banyak isu tentang ketagihan arak, alkohol kan. Dan dekat sana kalau tengok kan, dia orang dah buat kajian sebenarnya banyak ada kaitan mental health tu sebelum divorce dan selepas divorce. Dua-dua ada masalah. Dia ada dua-dua lah. Dua-dua masalah. Sebelum dan selepas. Dan masalah dia menunjukkan sebenarnya divorce atau berceraian adalah satu benda trauma, mental trauma yang nombor 2 paling kuat selepas kematian pasangan. Maknanya kalau orang hidup lama dengan pasangan 30 tahun kahwin, tiba meninggal, itu juga menyebabkan stres. Tapi bercerai juga adalah yang kedua. Nampak tak? Itu kesan impact dia. Dan kajian menunjukkan sebenarnya lebih 41% masalah perceraian berkaitan dengan masalah kewangan. Masalah duit lah. Itu cerita dia. Ini juga yang berlaku dekat masyarakat kita lah. Dan juga kita tengok di sana, ni kita cerita pasal negara maju, lepas kita tengok kat Malaysia. Tapi kita cerita pasal negara maju dulu kan. Kita tengok dekat sana, antara punca-punca anxiety yang kuat adalah dipanggil financial anxiety. Mana balik pada isu duit. Maknanya orang yang ada anxiety, dia ada risau tentang masalah kewangan. Dan kerisauan itu melampau lah. Itu yang masalah dia. Melampau tu menyebabkan akhirnya dia memberi tekanan kepada hubungan pasangan suami isteri. Ini akan menyebabkan semakin teruk. Kalau ikut kat sini orang yang lebih 60% orang
stres bila memikirkan masalah kewangan duit. Nampak? Maksudnya belum tahap kronik dia dah fikir jauh lah. Yes. Betul. Dan itu sebenarnya. So, sebenarnya bulan-bulan Oktober ni jangan stres-stres. Kita nak bagi hadiah. Kita nak bagi hadiah. Ni dia. Ada promo special. Okay. Sempena bukan tragedi Oktober, sempena birthday Dr. Norman pada bulan ni, Oktober ni, kita ada promosi hadiah dan menang. Macam kita buat cabutan bertuah 5 Oktober itu, dapat gold coin. Ini pun sama, kita akan tambah lagi. Hari tu gold coin kita bagi 3. Yes. Tapi kali ni kita bagi 5 gold coin dan 10 hadiah misteri. 10 hadiah misteri tu bukan yang calang-calang. Ini kita bagi barangan yang istimewa. Yes, bukan special. Produk tu, special. Bukan cikai-cikai punya ni. Yes. Kan? Dan cabutan dia akan dibuat pada 26 Oktober ni sempena seminar kita 3 Serangkai. InsyaAllah. Itulah sebenarnya. Okay? Kan sebenarnya itulah. Kalau ada masalah kewangan, sebenarnya jangan jadikan benda tu anxiety dan stres. Sebab benda masalah tu duit, itu bukan masalah. Sebenarnya kita kena usahakan. InsyaAllah dan banyakkan berdoa. InsyaAllah kita akan dibukakan, dimurahkan rezeki. Kan? Betul? Okay. So kita tengok apa situasi masalah penceraian di Malaysia. Agak tinggi ya. Setahun lebih kurang 40,000 orang lah. Ada yang terletak 2022. Tak ada data kat situ. 46,000. Mana peningkatan lebih kat berapa ribu tu kan. Dekat 15,000. Kan? Selepas 2021. Nampak tak kan? Dan kalau kita tengok masalah penceraian di Malaysia ni kan, punca je kat sini. Ada 3 punca utama. Yang pertama sekali, nombor 1 sekali, daripada mungkin dia orang buat survey kan, 17,359 kes adalah kerana masalah kewangan. Nampak. Itu sekali-kali financial anxiety. Orang kalau masalah kewangan, betul kita usaha, maknanya okey lah. Tapi dia risau tu is benda yang beyond dia punya control. Dia risau macam dia tengok husband dia ni banyak utang ke kan. Dia risau husband dia bankrupt. Jadi dia pun ingat besok kalau bankrupt aku kena cover pula. Aku pula bankrupt besok. Aku pula lepas tu aku bankrupt, aku dah kena buang kerja pula. Dia kerja kerajaan dia tu. Jadi ini hanya menjadikan satu stres dan tekanan pada dia lah. Yang menyebabkan akhirnya dia memberi tekanan kepada suami dia. Akhirnya mereka pun bercerai kan. Itu antara dia. Terutama kalau wanita tu berpendapatan. Maksudnya dia earn more daripada suami dia lah. Kalau wanita berpendapatan lebih tinggi daripada suami, lagi teruk. Itu banyak jumpa. Sebab bila suami pula, bila tengok isteri dia banyak duit, dia pun kuranglah bagi nafkahnya. Jadi yang wanita ni masa hak dia diambil. Jadi dia pun merasakan, dia rasa macam itulah. Anxiety dia tu datang lah. Dia rasa risau. Digunakan. Macam tu lah lebih kurang. Sebab banyak dalam Islam ni banyak mengajar antara sedekah terbaik ialah sedekah pada pasangan. Faham tak? Ibu sebenarnya menafkahi suami, menafkahi isteri adalah satu bentuk sedekah. Dan isteri bantu suami juga adalah satu bentuk sedekah. Jika sebenarnya sedekah bersedekah ni sebenarnya adalah salah satu kaedah yang menenangkan masalah tu lah. Kalau kita sama-sama bersedekah, of course kalau bersedekah bagi makan kucing pun Allah bagi pahala yang besar. Takkanlah bagi suami kan, pahala ni kecil. Itulah maksudnya. Mestilah lebih baik lagi kalau kita bersedekah pada suami. Kalau itulah cara berfikir kita, mungkin masalah bercerai akibat masalah finance ni ada berkurang sikit. Boleh jap. Itu cerita dia. Kan? Kalau tengok dari segi masalah masalah akibat orang ketiga. Tak banyak sangat sebenarnya kan. Masalah yang lain segi fizikal, mental abuse pun tak banyak dekat Malaysia kan. Tapi masalah utama kita nampaknya dekat sini ada kaitan dengan kewangan, dan kewangan juga ada kaitan dengan masalah anxiety yang kita katakan tadi. Nampak tak? Itu dia. Dan kita tengok ni banyak yang kebanyakan orang yang ada masalah penceraian umur 30-an. 30 ke 34 tahun tu yang paling tinggi, dan negeri yang paling banyak kadar perceraian yang paling tinggi adalah Selangor, negeri yang paling maju di Malaysia. Patut negeri paling maju paling banyak duit kan, tapi paling banyak penceraian. Maksudnya tekanan kewangan tu tinggi di negeri-negeri yang maju macam ni. Johor yang kedua pun negeri yang maju juga. Antara negeri yang nombor kan, antara negeri yang maju. Jadi ini ada isu tentang isu-isu financial ni sebenarnya ada kaitan. Itulah kita nak masukkan tu. Kat mana datangnya anxiety tu. Macam financial anxiety ni adalah isu tentang rumah,
tentang belanja, kredit kad, kereta, belanja harian, belanja macam-macam lah belanja kan. Semua kadang-kadang nak yang paling latest, yang paling ni, ataupun bila tengok orang sebelah tu ada rumah, kau tak ada rumah, kau menyewa lagi, itu semua datang tekanan lah. Macam tu contoh lah kan. Kadang-kadang kita tak sabar sebab kita ingat rezeki ni kadang Allah yang tentukan. Rezeki ni kita boleh usaha, tapi dapat tak dapat Allah tentukan. Kalau nak kata sebab bekerja kuat rezeki paling murah, orang yang kerja korek jalan kan, orang yang kerja manual paling patutnya paling kaya tak? Rupanya bukan orang tu paling kaya. Kadang-kadang orang yang kaya ni adalah orang yang relax, tak apa-apa. Sebab itulah kata kaya atau miskin berdasarkan rezeki. Yang manusia boleh buat ialah usaha dan ikhtiar. Itu kisah dia. Okay. Kan? Dan kita tengok di sini antara ni kita tengok survey tahun 2018. Lebih kurang 4.57 juta orang dewasa ada masalah mental yang bekerja. Pada kejap. Ini pun budak ni. Selalu tak dengar live pula malak kan. Bagi ni. Dia dah tidur lah. Yep. Okey. Kalau tengok kat sini dia berdasarkan NHMS, National Health Mobility Survey tahun 2015 menunjukkan setiap satu daripada 3 orang, ramai tu sebenarnya, 1 daripada 3 rakyat Malaysia ada masalah mental. Lebih kurang 35% penduduk kita ada masalah mental. Daripada masalah-masalah mental ni, anxiety adalah masalah mental yang paling banyak sekali berlaku dalam masyarakat. Itu dia. Dan daripada anxiety tu, antara anxiety yang berlaku dalam masyarakat ialah financial anxiety, iaitu masalah kerisauan akibat tak cukup duit, masalah kewangan, masalah gaya hidup. Ni semua ada kaitan dengan anxiety yang tak selesai. Ini antara punca-punca penceraian. Maksudnya itulah sebenarnya. Tapi kita sebenarnya nak tahu kenapa banyak sangat anxiety kan. Kali ini pun ada lagi survey menunjukkan kan. Tahun 2008 5.5 juta, 1 daripada 5 ada masalah depression, 2 daripada 5 itu lebih 40% penduduk ada masalah anxiety. Punyalah ramai 40% kan. Kalau ikut 40% ni 40% maksudnya lebih kurang 10 juta lebih kurang, ramai tu. Nampak dah banyak sebenarnya kan. Itu dia sebenarnya. Jadi sebab tu kita kena tengok mental health ni bukan sekadar masalah tekanan, stres. Dia sebenarnya ada kaitan dengan pemakanan. Sebab tu kalau kita tengok daripada survey-survey yang dibuat, kebanyakan masalah mental health ni berlaku pada golongan generasi muda yang dalam umur 30-an. Umur 20-an, 30-an macam tu kan. Dan ini semua ada kaitan dengan pemakanan. Kalau tengok ini lagi satu menarik kan. Di Asia ni, Malaysia 62% pekerja di Malaysia melaporkan ada masalah mental, anxiety, stres berlebihan, depression dan sebagainya. Nampak? So Malaysia antara negara yang paling tinggi. Kalau di Malaysia sekarang ni, lately yang terbaru 2024 ni, kita adalah negara yang paling paling growth dia tu. GDP paling tinggi lah sebab kita punya growth sangat tinggi kan. Sebab ekonomi kita meningkat. Nampak tak? So kita jangkakan masalah anxiety mungkin tambah lagi meningkat. Ini semua kajian-kajian yang dibuat kat Malaysia lah. Banyak sebenarnya kalau tengok research tentang anxiety. Tengok tak? Community survey yang dibuat di Selangor. Yang kita cakap kat Selangor, kadar anxiety paling tinggi. Kadar penceraian juga paling tinggi. Ini antara survey lain yang dibuat dekat klinik-klinik kesihatan di Malaysia kan. Juga menunjukkan antara anxiety adalah masalah yang paling ramai datang. Nampak? Dan juga antara kajian menunjukkan berlaku juga anxiety di kalangan medical student. Pelajar-pelajar perubatan, nampak tak? Pelajar perubatan ada masalah anxiety. Kau bayangkan tu. Ini bakal-bakal doktor ni macam mana nak kerja kalau you ada anxiety yang teruk. Itu sebab tu. Ini antara masalah. Kita tengok banyak sebenarnya student-student berlaku masalah anxiety, antara punca ialah pemakanan yang salah. Sebab tu saya nak ajar siapa yang nak belajar tentang anxiety. Kalau tengok lebih daripada 8 juta penduduk Malaysia ada masalah anxiety. Kita kena bantu sebenarnya. Sebab banyak, 40% tu. 40% penduduk kita ada masalah anxiety. Sebab tu saya nak buat satu webinar khas pada 18 Oktober, hari Jumaat ni. Sebenarnya kita dah ada partisipan, cuma kita nak penuhkan lagi. So
join lah kita. Kan, belajar tentang anxiety dalam kaitan dengan pemakanan, apa punca dia, apa kaitan dengan kesihatan usus, apa kaitan dengan hormon yang dipanggil sebagai serotonin, nampak tak? Ada tak kaitan dengan masalah GERD, macam mana nak merawat dia. Ini semua saya akan ajar dalam webinar tu. Lepas tu saya kata, kalau nak belajar lebih lanjut, kita tak boleh cerita malam ni. Semua tak boleh kan. Kita sentuh sekali lalu lah. Kan, tapi nak cerita semua tak boleh sebab terlampau banyak nak cerita lah. Tak sempat kadang-kadang saya nak buat live sampai 2 pagi lah. Itu dah melalak tu lagi susah tu. Kan, itu masalah dia. Kalau nak lama-lama dah live sekarang ni. Dulu boleh. Dulu dalam perut dah keluar. Itu dia. Kan, kalau tengok kat sini kan. Masalah duit dan mental health dia macam satu bentuk yang kitaran kejam, betul, vicious cycle. Orang yang ada masalah anxiety, dia risau tentang duit. Bila dia risau, dia tak boleh perform. Masalah duit dia semakin teruk. Maksud dia productivity dan dia punya kerja dia akan terganggu dan menyebabkan masalah duit tu makin teruk dan akhirnya bertambah teruk. Sebab tu kita kena faham. The more you worry about something, the more the something will come to you. Yang lagi kita risau tentang benda tu akan datang kat kita. Sebab tu kita jangan terlampau fokus pada benda tu. Sebab tu bila ada masalah duit, kita cari jalan menyelesaikan masalah tu. Dia je. Kalau di kalangan suami isteri, bekerjasama tu adalah lebih baik daripada bergaduh pasal duit. Maksudnya kalau isteri boleh bantu suami, itu yang terbaik. Kalau terutama kalau isteri yang ada financial yang lebih kukuh, isteri yang punya kedudukan kewangan yang lebih baik, maka mungkin membantu suami itu akan mengurangkan stres, akan menghilangkan anxiety financial tadi yang dengan lebih mudah lah daripada bergaduh pasal duit. Baik kita bekerjasama untuk mencari duit. Duit ni boleh dicari. Tapi kalau kita masalah di duit, insyaAllah boleh selesai. Tapi kalau masalah ni kesihatan, kalau kena kanser kan susah. Sebab kalau kena penyakit macam kanser, mana ada duit boleh beli. Bukan semudah tu nak rawat. Itu senangan dia. Banyak orang kaya-kaya kena kanser, walaupun dia ada duit, tapi dia tak boleh bayar rawatan untuk kanser. Banyak juga macam contoh paling senang ialah Steve Jobs. Billionaires, founder of Apple. Bayangkan. Duit bukan ada masalah pada dia, tapi dia pun tak boleh nak bayar untuk dapat kesihatan. Kan sebab tu kalau kita kena banyak bersyukur dalam kita mengharungi hidup ni. Jangan jadikan duit sebagai satu masalah yang besar, sebab itu akan menekan kita punya mental health. Lebih teruk lagi bila keadaan yang mana kita tak jaga makan. Makan tu tak betul. Makan yang dimakan ialah makanan-makanan yang menyebabkan anxiety semakin teruk. Sebab tu nanti saya akan tunjukkan apa masalahnya. Jadi ramai yang tak faham anxiety itu masalah apa. Anxiety ialah kebimbangan yang melampau. Bimbang yang sikit-sikit itu normal, semua manusia bimbang. Kalau kita nampak anak kita jalan tepi longkang, kita bimbang lah kalau dia jatuh longkang. Itu normal. Tapi kita tak ada, kita ni yang anxiety yang teruk ni ialah dia tak nampak pun anak dia tepi longkang. Tapi dia terbayang anak dia tepi longkang, dia terbayang anak dia dah jatuh longkang, kena panggil ambulan, lepas sampai ke jatuh, lepas tu pergi hospital, anak dia meninggal. Sampai peringkat tu. Nampak itu dia punya risau tu melampau daripada yang sepatutnya lah. Itu maksud dia. Jadi ada banyak jenis. Orang anxiety ni dia ada panic attack, dia ada generalized anxiety tu ada. Dia ada fobia, fear. Bila kena dia akan berdebar-debar, dia akan merasa tangan ni kebas-kebas, menggigil-gigil, sesak napas, rasa tercekik kat tengkuk, rasa tengkuk ni sakit, keras dan tak boleh tidur. Ni antara masalah dia. Itu antara. Bila tak boleh tidur, benda semakin teruk. Berdasarkan kajian sebenarnya, anxiety ni dia ada banyak punca lah. Of course. Antara punca-punca dia ada kaitan dengan masalah constant stressful situation. Maksudnya bekerja lah. Kerjaan sekarang memang banyak stres kan, dengan keadaan demand, apa yang kita perlukan dalam kita punya business, dalam kita punya kerja, demand dia tinggi. Kalau kita tak follow, maksudnya kita tak update kita punya knowledge, mungkin itu akan menyebabkan kita makin stres. Dan stres yang paling teruk berdasarkan kajian adalah stres bagi orang yang bekerja bidang yang dia tak suka. Orang datang kerja kerana duit. Nampak tak? Orang yang datang bekerja kerana duit sebenarnya adalah orang yang sangat stres. Kalau kita bekerja kerana passion, kita minat bidang tu. Kita tak bekerja sebab kita tak ada duit. Kita bekerja sebab kita memang minat bidang tu. Contohnya kita minat sesuatu benda lah. Kan? Contohnya orang minat beli buku kan.
orang minat nak buat live ke, dia minat. Dia tak ada duit pun dia buat juga. Ataupun orang yang minat main muzik ke, dia minat main muzik. Kan? Dia buat, bila dia main muzik dia rasa release stress. Ni okey lah. Tapi kalau dia buat kerja tu, dia pergi kerja kat office tapi dia benci kerja dia. Ini memang stressful situation lah. Dia kan. Masalah ni seperti masalah blood sugar roller coaster. Maksudnya gula kita turun naik. Ni sebab pengambilan makanan karbohidrat proses yang melampau. Ni orang diabetik selalu mudah kena masalah mental anxiety. Orang yang sensitif dengan kopi pun ada juga. Orang makan kopi berdebar-debar lepas tu dia kena anxiety. Orang yang sleep deprivation ni masalah juga ni sebenarnya. Kekurangan tidur. Berlaku sekarang sebab masalah handphone. Orang tengok handphone sampai pukul 2-3 pagi. Kadang-kadang dia tengok dekat TikTok ni kan, orang live pukul 2 pagi. Penuh orang tengok. Mana ramai orang tak tidur pukul 2 pagi, 3 pagi tak tidur. Ni cerita dia kan. Lepas tu masalah ketidakseimbangan hormon, masalah kerosakan usus. Ni semua ada kaitan dengan pemakanan. Itu ada kaitan dengan pemakanan, ini ada kaitan dengan pemakanan, ini ada kaitan dengan pemakanan, ini ada kaitan dengan pemakanan. Food sensitivity, chronic inflammation, keradangan yang teruk dalam badan. Stres tu menyebabkan keradangan, tak tidur menyebabkan keradangan, salah makan menyebabkan keradangan. Dan juga masalah kekurangan mikronutrien, vitamin, mineral dan sebagainya seperti magnesium. Dan kalau tengok ini antara makanan-makanan yang boleh trigger anxiety. Nombor 1 gula. Sebab tu kita sokong KKM mengadakan kempen perang atas gula. Tapi kena ingat, gula isu dia kena juga di-explain dari aspek anxiety. Sebab tu berhenti gula adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah anxiety. Pengambilan produk-produk tenusu, terutama yang macam susu-susu proses ni, susu rendah lemak lah kan. Susu yang diletak gula dalam dia, susu yang diletak maltodextrin dan sebagainya. Ini semua antara masalah-masalah dalam produk-produk tenusu yang boleh trigger anxiety. Yang lain juga, yang paling common lah ni masalah ni. Tepung gandum, white flour, tepung gandum putih juga boleh menyebabkan. Kalau tengok kat sini, daging kita boleh menyebabkan anxiety. Sebenarnya daging yang tidak sihat. Kalau haiwan tu diberi makan yang banyak ledak kan, daging ni tinggi omega 6. Omega 6 yang tinggi ni menyebabkan keradangan, boleh trigger anxiety. Tapi kalau daging daripada haiwan yang sihat, diberi makan secara fitrah, tu tak ada masalah sebab dia tinggi omega 3. Dan yang paling utama kat bawah ni sebenarnya adalah masalah makanan proses. Ini yang paling ramai sekali berlaku sekarang ni. Kita ni kadang-kadang dengan dunia sekarang ni, semuanya telefon ni datang, Grab food lah, apa pun macam ada kan. Segala-gala Shopee food pun ada sekarang, nampak kan. Macam-macam bekal lah apa kan, macam-macam. Kita sebenarnya nak makan ni anytime. Kan? Telefon ni sekejap datang. Dan kebanyakan makanan ni makanan proses. Orang lebih senang nak order makanan proses. Dan akhirnya masyarakat kita banyak sangat makanan ni dan dia trigger anxiety. Sebab kita diiklankan makanan-makanan viral yang tak sihat. Makanan viral yang gula-gula tinggi lah, yang apa coconut shake lah, letak aiskrim dah betul tabur volcano apa entah macam-macam. Baru-baru ni ada food fest tapi makanan yang dia sediakan semua sugar bomb. Gula yang terlampau banyak. Dia tak sedar makanan yang ni men-triggerkan anxiety, dan bila pula ada tekanan disebabkan faktor kewangan tadi, itu yang kita akan mendapat masalah financial anxiety. Bila mengalami masalah financial anxiety, dia akan mula menekan pada hubungan suami isteri. Ini antara dia. Budak seorang tu melalat lah. Aduh. Kod dia sekejap. Aduh. Kena dokong lah. Dia tak boleh lah duduk seorang. Tak boleh dia seorang. Dia nak live jugalah. Live jugalah. Live lah. Dah. Live lah. Okay. Itu cerita dia, nampak tak? So, semua ni, makanan yang salah ni berkaitan dengan apa kita panggil sebagai leaky gut syndrome. Yang mana antara trigger, benda yang trigger leaky gut syndrome ialah masalah stres dan lifestyle. Lifestyle yang stres, duk fikir lah nak up to date. Kau mesti tahu betul lah. Okey. Lepas tu, toksin persekitaran, plastik yang berlebihan, pestiside, racun serangga. Macam dalam gandum tu dia ada glyphosate. Glyphosate lah antara racun-racun yang menyebabkan masalah lah. Of course, pemakanan yang salah, banyak sangat makan gandum, gula, processed food, dan juga pengambilan
Stres. Ada gangguan Pengambilan berlebihan antibiotik, pengambilan ubat gastrik, pengambilan ubat tahan sakit, ubat constant apa macam kan. Ini semua boleh menyebabkan gangguan kepada usus kita dan menyebabkan masalah leaky gut syndrome. Itu sebenarnya orang tak aware doktor. Pengambilan antibiotik itu sendiri situ. membunuh kuman baik dalam Yes. usus kita. Itu yang sebenarnya kena faham. Sebab tu kita kena tahu konsep dia. Sebab tu saya buat webinar, saya nak ajar orang macam mana nak memulihkan masalah leaky gut. Dan ini sebenarnya dia berantai. Hari ni dia boleh efek statistik penceraian. Kan bila kita risau melampau, akhirnya menyebabkan masalah pada Stres sekejap. Sebab itulah kita kena daftar webinar yang kita adakan 18 Oktober ni. Boleh klik link yang admin saya pinkan dekat bawah tu untuk join segera. Join. Sebenarnya tempat terhad. Ya. Cuma kita nak penuhkan slot rugilah bila kita dah siapa cepat dia dapat kita dah accommodate satu slot tu, mana kita penuhkan. Belajar tentang anxiety. Minggu ni kita nak buat tentang anxiety. Belajar tentang macam mana sebenarnya nak selesaikan. Sebab kalau kita tak betulkan pada awal, dia akan efek dalam masa 20-30 tahun. Sampai rumah tangga pun boleh terganggu disebabkan masalah tu. Kadang-kadang masalah tu kecil je. Yes. Jadi berbesar-besar. Itulah kesan anxiety. Itulah kesan bila makan salah. Maksud makan salah boleh menyebabkan masalah rumah tangga. Sabarlah kau main cucu anak doktor. Bini dengan sulah ni. Ini anak saya yang ke-12. Orang kalau sihat, umur 52 pun ada baby. Tak. Kau bukan cakap je nampak lah. Kan dah 11 anak tahu lah dia nak bujuk anak dah insya-Allah kan. Ini isu dia sebenarnya. Kita kena faham kaitan antara usus dengan otak. Dia bagi sebagai gut, brain axis. Nampak tak? Dan ini berkait rapat dengan faktor pemakanan dan juga stres. Sebab stres juga boleh trigger leaky gut. Ni ada benda. Stres, inflammatory food. Inflammatory food tu lah makanan proses. Kan macam gula, makan tepung. Banyak faktor akhir menyebabkan leaky gut. Inilah gambaran sel-sel kat usus kita yang akhirnya menyebabkan masalah kekurangan hormon dipanggil serotonin. Serotonin tu menyebabkan orang mudah dapat anxiety bila kurang. Baik. Jadi bila tu berlaku, itu bila dia risau pula tentang duit, melarat-larat. Tak dapat duit raya pun nak risau. Contoh kan. Aku nak gelak tu ada kan. Duit raya dia risau lah kan. Sebab tu kalau nak memulihkan anxiety ni secara umum. Kita kena guna method. Benda yang pertama kita kena buat remove. Kita kena remove benda-benda yang menyebabkan keradangan dalam usus tadi. Elakkan masalah-masalah makanan yang tinggi gula, elakkan makanan yang bergluten kan. Elakkan makanan proses, makanan segera. Itu namanya pantang. Kan pantang juga saya cakap tadi, pantang susu-susu ni kan. Susu rendah lemak ke apa tu kena pantang. Pantang enggak lemak jahat, trans fat dan sebagainya. Dan juga jangan pergi ambil susu soya pun tak bagus. Itu je. Lepas tu yang kedua, gantikan pantang tu dengan makanan yang lebih sihat. Makanan asli, makan beras, makan nasi, makan sayur, makan buah, makan makanan yang diperam, yang kaya dengan probiotik. Itu antara dia kan. Itu yang kita kena faham. Lepas tu elakkan pengambilan ubat-ubat yang boleh mengganggu penghadaman seperti ubat gastrik, kan, ubat antibiotik yang melampau. Kalau perlu ambil lah, tapi janganlah pergi bantai antibiotik tiap minggu. Tak boleh. Lama lah. Yes, di sini kena faham kan. Lepas tu reinoculate ni maksud dia menambahkan balik kuman baik dalam usus. Sebab tu pengambilan makanan yang kaya dengan probiotics yang diperam macam belacan, budu, caluk, tempoyak. Apa lagi? Tempe, tapai. Ini semua bagus. Tapi kalau makan tu tak boleh gatal dan makanlah suplemen. Suplemen probiotik. Tapi dah ambil probiotik, jangan lupa makan prebiotik. Prebiotik ialah serat. Itu nak difaham tu. So, serat tu sebenarnya penting sebagai sumber prebiotik untuk reinoculate balik. Kita memulihkan balik usus. Kita kena faham. Sebab tu makan makanan diperam tu penting. Jangan duk kata makan belacan tinggi garam tak habis-habis. Orang suruh belajar tak nak. Belajarlah. Yes, belajarlah kan. Lepas tu kita kena repair balik usus kita. Macam nak repair, kena banyak makan sayur, kena banyak makan buah, kena ambil minyak sihat. Pengambilan minyak zaitun itu sangat penting. Pengambilan minyak kelapa dara sangat penting. Minyak kelapa sawit merah, pengambilan habbatus sauda, pengambilan minyak secai inci, pengambilan makanan yang berminyak seperti santan, makanan bergoreng. Ini semua adalah satu strategi untuk pengambilan minyak sihat. Of course lagi satu cara pemulihan adalah pengambilan
suplemen yang cukup kena makan. Seperti contohnya suplemen yang ada magnesium, zinc, mineral, pengambilan vitamin C, multivitamin, vitamin E, vitamin D. Yang benda-benda yang penting untuk pemulihan. Nampak tak? Pengambilan Ataupun- kurkumin. Ataupun Hmm. produk kita yang Yes, boleh ambil DN70. ketawa. Dia pula gelak. Dah sayang. Dah lah. Nampak tak? Ni contoh-contoh dia. Dan jangan lupa ambil juga suplemen probiotics. Ini antara contoh-contoh untuk memulihkan kita punya usus. Last sekali, rebalance maknanya kita kena tidur yang cukup, kena exercise, kena kawal stres. Kan macamnya kaedah itu ceramah yang panjang. Sebab tu it's a lifestyle change. Sebab tu juga kena wajib join webinar kita Jumaat ni 18 Oktober. Harga dia RM20 je. Boleh klik link di bawah untuk penuhkan slot kita. Admin saya dah pinkan dekat bawah tu. Okey. Okey. Sebab tu kalau nak lebih maklumat lebih lanjut macam mana nak selesai masalah anxiety, jangan lupa dapatkan juga buku ni. Saya dah tulis dah buku. Anxiety, GERD dan pemakanan. Nampak tak? Penting kita faham konsep dan membetulkan pemakanan kita supaya anxiety kita pun pulih. RM25 je buku ni. Murah sangat sebenarnya kan. Ada orang tanya nak dapat kat mana? Dapat dekat kita punya link tu lah. Official tak? Dekat TikTok ni boleh dapatkan dekat kita punya bag orange tu. brn.consulting. Yes, ada kat situ. Yes. Boleh dapat kat situ. Alah kat Shopee ada. Tak sebut. Dia cakap bag orange. Tak sebut. Tadi dah cakap bag orange. Tak apa. Alamak, marah pula Titi ni kan. Okey, tak apalah. Cerita je lah kan. Okey. Nampak tak? Itu sebenarnya. Sebab tu jangan lupa join. Kita nak cerita semua orang tak boleh. Dengan gangguan sebab dia dah calm down lah. Nampak? Dia sebenarnya nak peluk dia. Dia sebenarnya ayah dia boleh calm down dia. Kan? Bagus juga tu mak dia dapat rehat. Okey? Kan? Kalau ada masalah anxiety kat luar tu, janganlah melarat sampai akhirnya menyebabkan pecah belah rumah tangga. Kan rumah tangga ni patutnya dibina. Semakin rapat dan semakin sayang. Kasih sayang bertambah semakin kita lama. Tapi kalau anxiety yang teruk boleh mengganggu dan menyebabkan penceraian yang tak sepatutnya. Tak? Sebab risau pada benda yang tak ada. Orang anxiety ni itu masalah dia. Dia risau pada benda yang belum wujud lagi. Dia macam financial anxiety, dia okey dia. Mungkinlah tak semewah yang apa tapi tak adalah sampai bankrupt pun kan. Tapi kalau dah bankrupt ramai dia orang bankrupt okey je kan. Maksudnya dia risau sangat benda tu. Akhirnya dia mengganggu dia punya kesejahteraan mental. Akhirnya dia mula mengganggu pasangan dia. Akhirnya bergaduh, bercerai. Dan itulah sebenarnya yang kita kena faham. Jadi ada kaitan dengan pemakanan tadi. So, bila pemakanan pun salah, tekanan hidup pun menyebabkan masalah. Akhirnya dia akan affect seluruh kehidupan kita dan boleh mengganggu perkahwinan. Dan menyebabkan perceraian. Sebabkan itu juga kita kata ramai pasangan muda bercerai ni. Sebab generasi sekarang ni generasi strawberry. Itu masalah dia. Apa generasi strawberry tu? Dia picit je lebam. Tak tahan cabaran. Ni Gen Z. Gen Z memang ada masalah lah. Yes. Antara punca sebab itulah. Gen Z ni antara generasi yang banyak makan makanan proses. Dalam mak bapak pun kan. Mak bapak ni banyak nak bagi makanan proses. Dari kecil dah bagi makanan proses dalam tin. Kan lepas tu dah besar bagi makan roti, bagi makan biskut, yang pergi kat sekolah. Macam-macam makanan proses kat sekolah, kantin sekolah tu jual nugget, jual apa, jual hotdog, jual apa, jual roti dan sebagainya. Benda-benda proses je. Akhirnya menimbulkan orang yang tak tahan mental. Mental dia tak kuat. Sebab tu kena faham. Sebab tu kena belajar ni, belajar. Sekarang kita nak belajar, kita nak ajar apa punca dia. Bila nampak punca kita boleh buat perubahan. Kan, kalau kita tak berubah, kita akan menyebabkan besok akan datang statistik perceraian makin meningkat. Dah habis pula. Okey, itu saja insya-Allah. Kan? So saya harap perbincangan kita malam ni sebenarnya bercerita tentang isu anxiety yang berkaitan dengan pemakanan. Itu konsep dia. Kita cakap anxiety ni ada banyak sebenarnya punca. Bukan pemakanan je lah, of course ada faktor genetik. Ada faktor stres kerja. Maksudnya dari segi dia punya gaya hidup dia kan. Juga faktor kemodenan sekarang lah. Handphone, kurang tidur, kurang rehat kan. Ini semua ada menyebabkan masalah. Of course kadang gaya hidup yang tak sihat. Gaya hidup yang tak sihat, tak bersenam
Makan ikut apa yang done je. Lepas tu makan ikut apa order. Lepas tu tengok apa viral sedap, bedal. Tak pernah fikir sama ada sihat atau tak. Dan juga kurangnya pengambilan makanan yang kaya dengan probiotics. Dan kurangnya pengambilan makanan yang kaya dengan prebiotics. Itu semua nak kena belajar tu. Sebab ikut daripada statistik Kementerian Kesihatan sendiri mengatakan bahawa 95% masyarakat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, dewasa lah, tidak mengambil sayuran dan buah-buahan yang mencukupi setiap hari. Betul. Dan ini antara punca-punca berlakunya anxiety sebab masalah leaky gut. Sebab tu pengambilan sayuran dan buah-buahan tu penting. Faham tak? Nampak tak? Kan? Makanan tu kalau asli tak kira lah, santan kotak ke, santan biasa, santan perah ke, okey je kan. Yang tak bagusnya santan serbuk. Itu je. Entah ke beberapa ribu soalan nak tanya soalan yang sama kan. Macam orang duk sekarang ni baru-baru ni cerita pasal stevia adalah seorang tu bercakap kat radio, cakap stevia ni tak elok lah apalah kan. Dia cakap tu lah pasal kena baca buku. Yang bercakap kat radio tu ada buku ke. Kan main cakap suka dia kan. Baru cakap makan stevia meningkatkan insulin. Nanti lah saya buat video lain nak cerita pasal benda tu. Kan pada kajian dah menunjukkan pengambilan stevia tidak meningkatkan insulin. Kan ada dah, saya dah tulis pun sebenarnya di buku. Sekarang dalam proses editing, besok bila buku saya keluar kau baca lah. Penat nak menjawab tau. Ingat seorang tanya. Oh lah, saya penerima beribu-ribu soalan pasal stevia, pasal satu orang bercakap kat radio, dah beribu-ribu orang tanya. Saya malas betul nak layan sebab saya dah jawab banyak kali. Dan saya dah cakap banyak kali. Yang kau pergi dengar cakap orang yang tak belajar macam tu buat apa? Itu sebenarnya. Ada soalan. Apa dia? Saya makan sayur banyak tapi susah nak berak. Isu dia kau tak makan probiotik. Sayur tu prebiotik. Dia kena ambil dua-dua. Pro dan pre. Pro tu kumannya. Kau makan sayur tapi tak makan ulam. Yes. Kau kena makan dengan sambal belacan. Tak makan ulam tu dengan sambal belacan, sambal tempoyak. Sebab itulah sumber probiotik. Sebab tu penting ambil probiotik. Kalau tak boleh sangat makan banyak lah macam-macam alasan tak boleh makan belacan, budu, jaluk, tempoyak. Ambil suplemen. Ambil suplemen macam kita ada Bumca Active tu. Boleh. Apa-apa lah bersepah lah suplemen probiotik pasaran. Pergi kat farmasi bersepah. Ambil suplemen probiotics. Pulihkan usus dengan pengambilan cukup probiotik dan prebiotik. Itu baru selesai masalah. Tapi kalau orang selalu sembelit ni, itu menunjukkan you ada masalah usus. Tak lama lagi ada masalah anxiety. Tak lama lagi ada masalah GERD. Tak lama lagi dia kacau rumah tangga. Sebab tu kena hati-hati kan. Orang anxiety ni memang macam tu. Dia memang cepat risau kan. Benda yang tak ada dia ada-adakan. Masalah sebesar semut dibesarkan jadi besar gajah. Dan akhirnya itu akan efek perhubungan. Dan orang yang paling rapat dengan dia lah pasangan hidup dia. Sebab tu akhirnya berlaku perceraian. So berhati-hati dengan anxiety. Kalau anda ada anxiety, pulihkan cepat. Kan? Bukan semua orang boleh tahan. Ada juga rumah tangga bertahan dengan pasangan ada anxiety. Kan? Sebab kadang-kadang fokus anxiety tu bukan pada pasangan, pada benda lain. Kita jumpa macam-macam anxiety. Ada yang dia anxiety pada penyakit. Ni pasangan dia boleh layan, tahan, ni okey lah. Tapi kalau anxiety ni pada pasangan dia, itu masalah. Awak tak bagus, awak dia keep on attack. Dia punya pasangan cakap kau tak bagus lah. Padahal handsome nak mampu. Tapi cakap tak bagus. Aku cakap aduh. Contoh kan. Contoh. Kan. Dia tak boleh expect. Jika ingat, bila you kahwin dengan pasangan atas kelebihan tu, you pilih pasangan you sebab dia handsome. Jangan expect dia banyak duit. Kau dapat handsome je lah. Itu je kan. Kalau kau yang banyak duit, kau bantulah pasangan kau. Itu yang betul. You jangan ubah dia tak boleh. Sebab itu yang you pilih. Kan? Kalau kau nak pilih, percayalah millionaire ke apa, kau kahwin. Tapi muka tak handsome lah. Contoh. Sebab tu apa yang you pilih, kena terima. Itu maksud dia kan. Jangan salah pilih. Kan? You dah terpilih, kena redha. Sebab jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Tapi kalau berlaku dah juga perceraian, jangan ingat it's the end of the world lah. Kadang-kadang Allah sekadar menguji kita. Menguji kita dengan masalah. Sebab bukan semua perceraian tu satu yang buruk. Kalau dah berlaku memang itu takdir lah. Jadi kita be positif. Mungkin Allah nak gantikan dengan lebih baik. Kan sebelum tu kita bercerai, kita ingat itulah yang paling hebat. Sekali bila bercerai rupanya datang lagi hebat-hebat. Cik kalau bagi dua mana tahu. Alah kita sama kan? Je. Dia bercerai, saya bercerai. Kan? Kadang-kadang bila berlaku perceraian, semua kita kena ambil iktibar daripada perceraian tu. Dan bila kita bina balik rumah tangga yang baru,
kita ambil pengajaran dan kita betulkan. Mungkin itu akan membahagiakan kita jauh lebih baik daripada bertahan daripada perhubungan yang siasa, perhubungan toksik. Kalau dah perhubungan tu sampai peringkat toksik, mungkin solution dia lah bercerai. So kalau dah bercerai pun janganlah risau sangat. Kan kita ni semua telah mengalami benda tu. It's not the end of the world lah. Banyak-banyak bersabar, doa pada Allah banyak-banyak, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau punca bercerai sebab anxiety, sebelum you bercerai, cuba usahakan untuk membolehkan anxiety. Ni ada soalan. Apa dia? Saya tak makan tepung gandum, saya tak minum gula. Saya minum kelapa darah, cuka apple. Tapi masih boncit. Kena belajar lah. Kena datang. Join kita punya group. Kita ada buat satu program dia panggil SGC. Slim Group Coaching. Dalam group tu kita coach orang macam mana nak coach buat boncit semua ni boleh settle insya-Allah. Kan ramai yang ada masalah, akhirnya boleh settle. Bila duduk dalam group tu senang, mudah kita nak coach. Sebab kadang-kadang nak cakap benda-benda yang umum ni banyak yang kita tak nampak apa yang awak tahu setakat mana, apa yang awak dah amalkan kan, setakat mana pengetahuan awak kita pun tak tahu. Dan awak pun tak boleh nak bertanya secara terus. Kalau saya nampak, saya jawab lah. Itu pun tengoklah kadang-kadang panjang sangat, saya malas nak jawab. Tapi kalau duduk dalam grup coaching, kita coach you macam mana nak coach. Why not join Slim Group Coaching untuk yang ada masalah perut boncit tu. Lagi saya settle masalah. Okay. Ada apa soalan lagi? Ni memang typical anxiety. Saya makan pre-probiotic kepala pening. Memang Dia anxiety. orang anxiety ni, dia kalau dia risau pada benda tu, dia makan apa pun dia akan pening. Sebab tu saya cakap pengawalan mental. Kita ni kadang-kadang orang anxiety dia mengikut sangat dia punya risau tu. Semua benda je risau. Jadi kan yang nak edit ubat pun dia risau. Jadi memang tak edit lah. Kalau itu pun you tak boleh berubah, you kena menanggunglah penderitaan anxiety sampai mati. Itu masalah dia. Sebab tu kena berani berubah. Dia tak boleh nak kita komplain dia. Sebab itu dah solution dia, faham tak? Kalau kata you dah tersesat jalan dan orang tunjukkan jalan, you keep on complain tak bergerak pun kereta tu. Sampai kiamat kau tak sampai jalan yang betul. Itu cerita. Sebab tu kena berubah. Benda nombor satu saya tengok anxiety, saya tengok ada dua ya dah banyak kita rawat ni kan. Kita tengok ada dua kategori anxiety dah. Satu kategori anxiety yang tak nak berubah. Dia keep on arguing. Dia suka dia argue lah, dia suka macam mempertikaikan. Senang bahasa mudah, dia suka meletakkan masalah pada penyelesaian. Bila orang bagi penyelesaian, dia letak masalah. Jadi contohlah, bila saya makan probiotik kepala sakit. Ini contohlah kan, sebab you tak nak menyelesaikan masalah. Sebenarnya kalau kita nak selesaikan masalah, kita akan cari jalan nak selesaikan masalah tu. Walau apa pun berlaku. Sebenarnya kan, itu sebab tu mengubah minda tu akan menjadikan anda berjaya. Sebab saya tengok orang anxiety yang berjaya pulih, bila orang anxiety yang nak berubah. Kalau you anxiety asyik duk fikir masalah ialah kau makan sampai mati. Saya tak ada masalah pun sebenarnya kan. Saya next, I move on. You lah yang akan tanggung. Lagi satu golongan. Itulah golongan yang kedua tu, orang yang nak berubah. Kan? Bila kita ajarkan dia macam mana nak selesai, dia ikut dan dia usaha. Dia usaha, ada masalah pun dia buat tak tahu, dia teruskan saja. Dan orang-orang ni akan berjaya pulih dari anxiety. Tapi kalau dia keep on arguing, nak debate, asyik nak risau. Sebenarnya itu datang daripada kerisauan dia. Sebab dia dah jawapan dia tu dia nak orang confirm kan. Boleh tak Doktor? Masalah dia dah letak satu jawapan dalam kepala otak dia dan dia suka dia setuju. Bila kita against dia nak argue. Sedang kita tak ada banyak masa kadang-kadang kan. Jadi itu yang saya malas kan. Kadang nak dengar tak dengar sudah, yang anxiety tu kau ke aku. Sebenarnya kan kan. Kalau you tak nak berubah, you yang tanggung. Kita akan go to the next person. Itu saja. Kan? Jangan lupa daftar kita punya webinar ni RM20 je. Kan? Murah-murah untuk memahami. Kalau tak untuk dia sendiri, untuk memahami orang sekeliling kita yang ada anxiety pun boleh join. Boleh terangkan pada orang. Fahamkan. Sebab anxiety ni dia melibatkan socio-economic problem. Orang anxiety juga susah nak kerja dengan fokus. Akhirnya melibatkan perhubungan sesama manusia. Itu masalah dia. Dia kan ada masalah kat tempat kerja dan sebagainya. Ini masalah. Sebab tu kalau tengok daripada statistik dia kan, antara benda yang mengganggu produktiviti tempat kerja ialah masalah mental. Dan majoriti masalah mental yang berlaku adalah masalah anxiety.
Nampak tak? Itu efek pada kita punya productivity. Dan untuk long term dia akan menyebabkan masalah, gangguan kepada seluruh ekonomi lah. Tak? Sebab tu kita kena betulkan. Sebab tu pemakanan sihat tu penting untuk dipelajari. Ilmu nutritional medicine ni sangat penting sebab dia boleh menyelesaikan banyak masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Okey. Ya. Baby tu baru berapa hari? Belum sebulan lah. 5 bulan. Belum sebulan. Steady lah. Dia nak live jugalah. Duduk kat situ tak nak. Dia nak live sekali. Apa nak buat? Okey lah. Tidur dah. Okey. Okey. Okey, Kita insyaAllah. akhiri live kita pada malam ni. Jumpa lagi besok pada topik yang akan datang. Okey, insyaAllah. Besok topik pasal apa? Sekejap, lupa. Yes. Kita akan bincangkan juga tentang seminar kita Simatika Serangkai. InsyaAllah kan kita kan cakap pasal hypertension ni kan tak? Ni Yes. betul ke makan garam punca darah tinggi? Sebab itu jadi satu argument baru-baru ni lah kan. Ada orang tak kaya dia cakap. Dia duk keep on argue kononnya makan bila dia suruh makan budu cecaluk tempoyak belacan ni semua dia kata tinggi garam. Sebab tu kita nak explain sebenarnya isu garam ni dengan hypertension atau darah tinggi ni telah macam banyak misinformation. Mitos. Banyak mitos, benda karut je sebenarnya. Soalan terakhir, last. Pantang makan lepas salim mitos ke fakta? Pantang dia pantang apa? Pantang tu ada yang betul. Ya. Tapi ada benda yang tak betul. Contohnya pantang yang betul. Jangan makan cili bagi orang yang lepas salin. Sebab nanti anak tu kembung. Betul. Bila anak kembung, anak tu melalak. Yang tak boleh tidur kau. Itu betul. Tak ada try. Ini pengalaman ni. Bapa anak 12 ni kita tahu pengalaman dia. Kadang-kadang aku tak boleh tidur lah. Dia yang pertama. Tapi ada pantang yang tak betul. Contohnya pantang makan telur. Tak betul. Pantang makan kambing. Tak betul. Pantang makan daging ke tak betul. Tak ada masalah. Sebenarnya makan kambing tu bila susu ibu tu anak minum sikit dia kenyang lama. Sebenarnya ibu yang dalam pantang boleh makan protein dan lemak yang sihat. Macam makan daging, makan ayam, makan ikan. Mungkin kita ceritalah pasal satu live kita cerita pasal makan masa pantang. Ni orang pantang ni. Apa pengalaman dia kan? Kita cerita nanti insyaAllah. Kita buat topik berdasarkan soalan tu, kita buat satu topik nanti. Boleh? Okey, insyaAllah kan? Okey, baik. Ni baby girl, baby boy, girl. Baby girl. Girl. Okey. Okey. Kita live sambung besok pula. Okey, kita jumpa di besok hari. Okey, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Mati. Lawa